Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Hafiz Channel. So, kita sambung lagi soalan objektif. Okay, soalan 24. Proses yang manakah menghasilkan amonia dalam industri? Amonia ni dihasilkan hasil gabungan gas nitrogen dengan hidrogen, iaitu melalui proses Haber. Siapa pernah dengar proses Haber ni? Proses Haber ni suhu dia 450 darjah Celsius, 200 atm menggunakan mangkin serbuk besi. Dapatlah korang hasilkan amonia. Kalau penguraian ni tentang kita nitrogen, kita ada penapaian ni untuk hasilkan etanol, proses penulinan ni garam ni tak ada kena-mengena lah. So A, kita belajar proses Haber untuk hasilkan amonia. Soalan nombor 25, terdapat lebih kurang 78% gas nitrogen dalam atmosfera dalam kita nitrogen. Bakteria manakah yang dapat menukarkan nitrat kepada nitrogen di atmosfera? Ini simple je. Kalau nitrat ditukarkan kepada nitrogen di atmosfera, dia menggunakan bakteria pendinitritan. So, jawapannya ialah bakteria pendinitritan. So, jawapannya adalah di bakteria pendinitrat. Okey, senang je. Kalau bakteria saprofit ni dia nak menguraikan, contohnya tumbuhan dan haiwan yang mati, menjadi sebatian amonium. So, kita dan ada bakteria pengikat nitrogen menukarkan nitrogen di atmosfera kepada nitrogen di dalam tanah seperti nitrat. Bakteria penitritan menukarkan nitrit kepada nitrat. Okay, simple je. Ni korang boleh baca balik dekat sebab amonium dekat kitar nitrogen. Okay, 26. Okay, ni yang saya terangkan tadi proses Haber, ciri-ciri dia suhu mesti 450, tekanan 200 atm mungkin digunakan serbuk besi. Okay, soalan 27. Okay, soalan yang famous tentang bab mikroorganisma. Korang belajar masa awal-awal tingkatan 5. Okay, gambar yang macam Ochobot ni, ini adalah virus. Macam virus corona. Ni virus yang dulu-dulu lah. So, bentuk dia macam ini. So, virus ni, ciri-ciri dia, nukleusnya mengandungi DNA dan RNA. Sebab tu virus ni, dia mula tak hidup. Dia tak aktif pun. Bila dia masuk dekat benda yang hidup, kat situ dia jadi parasit. Dia terus tukar, dia terus inject DNA dengan RNA dia dalam badan kita, so kita senang dijangkiti. So A ni salah, dia bukan mikroorganisma yang paling besar, dia adalah mikroorganisma yang paling kecil, paling seni. Membiak melalui belahan dia dua salah, menjalankan fotosintesis pun salah. Dia kalau fotosintesis ni untuk alga. Okey, 28. 28 tentang dua jenis faktor. Ini adalah nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria, nyamuk Phaeophilus betina. Kita ada lalat untuk penyakit taun. Antara dua vektor berikut, yang manakah penyakit yang disebarkan? P, nyamuk ni, malaria. Lalat, penyakit taun. Ni yang ciri birik lah orang dulu kalau makan tak basuh tangan. Orang dulu kan ambil air daripada sungai. So, cara nak elak taun, kena didihkan air pada 100 darjah Celsius. Okay, 29. Ahli secara tidak sengaja terpijak paku yang berkarat. Apabila dia ke klinik, doktor telah memberikan satu suntikan. Selalu kita panggil suntikan dia macam kena gigit anjing ke anti-tetanus. Apakah yang telah disuntik? Disuntik ialah antibiotik untuk merawat kalau ada bakteria ke dan sebagainya. Okay, 30. Apakah alat yang digunakan untuk menyukat kandungan tenaga dalam satu sampel makanan? Okay, dia menggunakan calorie bomb. Calorie bomb ni dia akan bakar makanan tu dalam satu bekas yang tertutup. So dia akan kira suhu, lepas tu menggunakan formula dia boleh tahu berapa joule ataupun kilojoule tenaga yang dihasilkan. Okey, 31. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori bagi 3 jenis makanan. Dia suruh kira berapa yang dimakan oleh remaja ini. Ni senang je. Kalau first kali kena tengok jadual ni. Jadual ni ini adalah untuk 100 gram. Okay, kalau kita tengok remaja ni tak kisahlah, Ali contohnya, dia makan 200 gram sausage. Okay, sausage kat sini untuk 100 gram dia makan 200 gram, so kena darab 2 sebab tu 1000. Dan dia makan 100 gram daging. Daging darab 1 je sebab dia makan 100 gram. Nasi 150 gram. 1450 darab 1.5. Sebab dia makan 150 tu maksudnya dia makan 1.5. Kalau awak tak tahu, awak bagikan dulu ni 100 darab 150 pun boleh juga. So dia makan 2175. Total kalori yang dimakan oleh remaja ni tambah je semua, dapatlah 4225. Okay, soalan 32. Okey, seorang
Wahyu. Ni nama dia Wahyu. Wahyu yang nyanyi lagu yang famous tu. Lagu apa? Wahyu yang nyanyi lagu slow tu. Kalau siapa tengok lah YouTube. Okey, dan Wahyu makan apa? Dia selalu makan telur dengan ayam. Dia tak nak makan sayur. Jadi kalau dia mengamalkan diet ni secara lama, dia boleh kena penyakit apa? Dia boleh mengurangkan keimunan. Keimunannya terhadap penyakit akan berkurang. Sebab puncanya kita kena makan makanan seimbang ni. Contohnya sayur, buah-buahan ni, dia mengandungi vitamin. Vitamin ni dia boleh meningkatkan keimunan dalam badan kita. So, kalau nak elakkan diri daripada senang dapat sesama, senang sakit, kena rajin-rajin makan sayur, rajin-rajin makan buah-buahan. Kalau telur dengan ayam tu walaupun dia protein, dia baik untuk membaiki kita punya tisu-tisu, tapi kena balancekan diet juga. Okey, 33 antara minyak berikut yang manakah kaya dengan lemak tepu? Okey, kita belajar lemak tepu dengan tak tepu. Lemak tepu ni tak bagus untuk badan. Kalau lemak tak tepu bagus untuk badan. Lemak tepu ni dia daripada haiwan. Contohnya minyak sapi. Contohnya apa lagi? Minyak apa? Minyak tenggiling ke? Ada minyak tenggiling. Contohnya minyak kijang ke? Minyak yang berasal daripada haiwan. Minyak ayam ke? Minyak lembu ke? Okey, itu minyak lemak tepu. Okey, kalau lemak tak tepu ni dia berasalkan tumbuhan, sayur-sayuran. Contohnya zaitun, minyak kelapa, minyak jagung. Itu semua tak tepu, bagus untuk kesihatan. Tapi tak boleh ambil banyak lah, dua-dua minyak juga. Kita kalau nak compare, kita cakap lemak tak tepu tu lagi bagus. Tapi dua-dua still lemak. So, kena kurangkan pengambilan. Okey, 34 tentang siratan ataupun rantai makanan sebab dia bagi satu je. Kalau ada banyak, kita panggil dia siratan makanan. Okey, rantai makanan kita ada padi dimakan oleh pipit, pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Apa akan jadi dekat spesies pipit dengan elang jika ular mati semuanya? So, bila ular mati, elang tak ada makanan. Macam mana dia nak makan? Ular dah tak ada. So, elang akan pupus, berkurang. Pipit pula tak ada orang nak makan dia. So, dia makin bertambah-tambahlah pipit. So, jawapannya A. Okey, 35 tentang hujan asid. Apakah yang menyebabkan hujan asid? Ini selalu berlaku dekat kawasan-kawasan bandar yang tidak dikawal perindustriannya. Bila gas-gas kilang ni, perindustrian ni menghasilkan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Dia akan menghasilkan hujan asid. Okay, soalan 36. Okay, kilang ni dia membuang sisa-sisa kilang ni ke dalam sungai. Jadi, apakah yang berlaku? So, dia kata, apakah yang boleh dilakukan supaya sisa sungai itu lagi selamat? So, kat sini jawapannya rawat effluent sebelum dilepaskan. Maksud effluent ni ialah cecair tu. Kalau kita buat bahan kimia, reaction dalam kimia ni, kita akan dapat bahan ke atas dengan cecair. Cecair yang kita bebaskan nama dia effluent. So, kita kena rawat dia lah. Supaya yang kita buang tu taklah semua toksik. Kita dah rawat macam dia okey lah. Boleh lah masuk dalam sungai. Okey, soalan 37. Margarin ialah produk bukan tenusu yang dicipta sebagai pengganti mentega. Antara berikut yang manakah proses untuk mengubah minyak sayuran kepada margarin? Okey, minyak sayuran ni adalah lemak tak tepu. Dia mempunyai ikatan ganda 2. So, dia baguslah minyak tak tepu. Margarin pula minyak yang tepu. Dah tak baguslah, dia dah tepu. So, tak bagus untuk badan kita. Jadi, proses apa yang dilakukan ialah proses penghidrogenan. Dia akan buang ikatan ganda 2 tu jadi ikatan ganda 1. Dia akan tambah hidrogen. Jawapannya A. 38. Encik Reza ni seorang penuri getah. Okey. Penuri getah, dia nak halang getah dia daripada bergumpal. Senang je. Tambahlah larutan amonia. Bila tambah amonia, tambah alkali, getah kita takkan bergumpal. Kalau kita tambah asid, dia akan bergumpal. Tak kisahlah asid apa. Selalu orang guna asid asetik. Ni semua asid-asid ni dia boleh menggumpalkan getah. Amonia je yang boleh mengelakkan getah daripada menggumpal. 39 antara yang berikut yang manakah merupakan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Secara teorinya lemak tepu berasal daripada haiwan tidak baik untuk kesihatan. Lemak tak tepu baik untuk kesihatan berasal daripada sayur-sayuran ataupun buah-buahan. So, yang paling betul ialah lemak tepu mempunyai bilangan hidrogen yang maksimum sebab dia ikatan ganda 1 je. Lemak tak tepu tidak mempunyai bilangan molekul hidrogen yang maksimum. Okey, itu je. Kita akan sambung dalam video yang berikutnya. Okey, bye.